Okey, kita tengok sel kimia ni. Di sini kita ada elektrod zinc dengan elektrod kuprum. So zinc ini dia akan jadi terminal negatif. Kuprum dia jadi terminal positif sebab zinc ini dia berada di atas kuprum. Dalam siri elektrokimia tu kedudukan zinc ini dia di atas daripada kuprum. Kuprum di bawah kan. So zinc ini negatif, kuprum positif. Okey, tengok pada warna larutan. Kenapa warna larutan ni warna biru? Apa-apa yang ada ion kuprum, ion kuprum ni dia warna biru larutan dia tu. Contohnya kita ada larutan kuprum sulfat, warna biru lah larutan tu. Kemudian kalau kita ada kuprum nitrat pun warna biru juga. So elektron ini dia akan bergerak ni, elektron dia bergerak di luar litar. Dia akan bergerak daripada zinc ke kuprum. Arah pengaliran elektron daripada pengoksidaan, elektrod yang mengalami pengoksidaan pergi ke elektrod yang mengalami penurunan. Manakala fungsi titian garam kat tengah ni pula untuk mengalirkan ion-ion yang bebas bergerak. Okey, jangan tertukar. Ion dia mengalir melalui titian garam. Ni kita ada ni titian garam ni biasanya diperbuat daripada asid. Kita hasilkan daripada asid. Manakala litar luar ini ialah untuk pengaliran elektron daripada negatif ke arah positif ataupun daripada anode ke kathod. Okey. Sekarang ni cikgu nak tunjuk apa yang berlaku dengan soalan nombor 7 ni untuk redox bahagian 2, siri 2. Soalan siri 2 nombor 7. Okey, dia kata susunan radas mengkaji elektrolisis bagi larutan kuprum 2 nitrat 1 mol bagi 2 set yang menggunakan elektrod yang berbeza. So apa beza dua elektrod ni? Yang pertama, set yang pertama, dua-dua elektrod dia karbon. Set yang kedua, dua-dua elektrod dia kuprum. So beza dia, karbon ini ialah elektrod yang lengai. Lengai ni maksudnya dia tiada tindak balas. Manakala kuprum ini pula dia logam aktif. Jadi dia akan mengambil bahagian dalam tindak balas, tetapi hanya berlaku pada anode sahaja. Anode tu mana? Anode ni yang positif. Yang positif. Anode dia akan tengok apakah elektrod tu aktif ke tidak. Kalau elektrod tu aktif, logam aktif, maksudnya persamaan setengah di anode ialah Cu derma, dia akan jadi Cu2 plus tambah 2 elektron. Tapi kalau dia guna karbon, persamaan setengah di anode, dia tak jadi karbon, dia akan ambil ion-ion yang ada dalam ni lah. Anode. So ion-ion yang kita ambil ialah ion yang bercas negatif kan. So antara OH dengan larutan apa ni? Kuprum 2 nitrat. Antara OH dengan nitrat. So antara dua ni kita ambil OH. Kerana OH kurang elektropositif daripada nitrat. So bila kita ambil OH, so kamu punya persamaan akan jadi tambah 4 elektron. Okey, so hasil dia ialah sekarang oksigen. Manakala yang ini hasil dia ion kuprum. Okey, ion kuprum ini kita tahu dia berwarna biru. Bila ada ion kuprum dia akan jadi warna biru. Okey, so soalan 1, apakah formula kimia bagi kuprum 2 nitrat? Okey, ni kamu boleh jawab. Namakan anion yang hadir dalam larutan kuprum 2 nitrat. Namakan. So jangan buat formula, bagi nama. Kalau orang tanya nama kamu, nama penuh lah. Nama penuh apa? Bukan nama manja, bukan nama timbangan. So bagi nama penuh dia. Anion ialah ion-ion yang bercas negatif. So apa ion yang bercas negatif?
ion hidroksida dengan ion nitrat. Bagi nama penuh dia sini, 2 markah. Kemudian tulis tengah persamaan bagi tindak balas yang berlaku di anod dalam set 1 dan set 2. Yang tadilah cikgu buat tadi kan. Set 1 dia guna karbon, dia punya elektron. Set 2 dia guna kuprum. Ada 3 faktor kan untuk menulis persamaan setengah ataupun untuk menentukan apa yang akan dinyah cas di anod. Faktor yang pertama, nilai elektrod piawai. Faktor yang kedua, kepekatan larutan. Ini hanya untuk yang ada ion halogen. Halogen ni unsur kumpulan 17. Faktor yang ketiga, jenis elektrod kan, jenis elektrod. So sekarang ini set 2 ini jenis elektrod lah, sebab dia menggunakan logam aktif kuprum. Manakala set 1 dia guna faktor nilai elektrod piawai, sebab kepekatan dia masih lagi cair, kecuali kalau dia pekat. Tapi ini biasanya untuk halogen sahaja. Okey. So set 1 apa? Set 1 kita ambil nilai elektrod piawai siapa yang kurang elektropositif. Okey. Set 2 kita terus ambil kuprum, sebab kuprum ini logam aktif. Okey. Sebab dia minta di anod. Kalau dia minta di katot senang. Katot ni dia satu faktor saja. Ini hanya untuk anod ni. Ini untuk anod sahaja. Kalau untuk katot, satu faktor sahaja. Kalau untuk katot, dia hanya faktor nilai elektrod piawai. Okey. Okey. Dan kita nak tengok nombor 4. Selepas 10 minit, bandingkan keamatan warna bagi larutan dalam set 1 dan set 2. Terangkan jawapan anda. 3 markah. So, cikgu dah cakap banyak kali. Tengok markah. Buat poin ikut markah. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga. So, poin yang pertama ni, bandingkan dulu. Bandingkan dulu keamatan warna. Bila dia minta warna, kamu kena nyatakan warna asal dia. Nyatakan warna. Okey, sekarang ni kita tengok balik tadi larutan ni. Sekarang ini larutan ini ialah larutan kuprum 2 nitrat. Apa-apa larutan yang ada kuprum, dia akan jadi warna biru. Jadi bayangkan kedua-dua larutan ini berwarna biru. Okey, sekarang kita tengok apa beza dia pula. Okey, untuk set 1, anod dia tadi, sebab dia guna karbon, jadi kita ambil ion hidroksida untuk dinyah cas. So, dia punya persamaan okey, macam ni kan. Manakala di katot, ion apa yang kita ambil dinyah cas? Katot maksudnya ion cation. Ada 2 ion cation di sini, H+ dan juga Cu. So antara H+ dengan Cu yang kurang elektropositif ialah Cu kan. So Cu terima 2 elektron, dia akan jadi logam kuprum. Okey, ini untuk set 1. Set 2 tadi anod dia Cu2+ tambah 2 elektron, sebab dia logam aktif. Terus logam yang elektron ini yang akan dinyah cas. Katot dia sama, katot dia Cu2+ tambah 2 elektron menghasilkan logam kuprum. So beza dia hanya di anod kan. Kalau kita perhatikan, beza hanya pada di anod. Katot sama, tiada perubahan. Okey, sekarang kita nak tengok apa jadi pada warna biru set 1. Warna biru ini kita tahu datangnya daripada ion kuprum. Dalam ni ada ion kuprum Cu2+. Ada Cu2+ kan. Okey, sekarang di anod ni, sini anod ni ada gelembung gas.
Okay, di katot, ion kuprum berubah jadi logam. So, ion kuprum tu datang daripada larutan. So, ion kuprum tu keluar. Keluar, dia bentukkan pada elektrod. So, ion kuprum yang keluar satu. Kuprum tu satu keluar. Satu keluar. Kan? Keluarnya ion kuprum dia jadi logam. Okey. Kita tengok di set 2. Set 2 ni, anod dia kuprum. Anod kuprum ni dia keluar jadi ion. Ni daripada sini, daripada elektrod ni dia masuk ke dalam larutan. Dia masuk dalam larutan, dia jadi Cu2+. Okey, dia masuk dalam larutan jadi 2+. Di katot, dari larutan dia keluar sebanyak kuprum 2 juga, dia jadi logam. So, set 2, satu masuk dalam larutan, satu keluar dari larutan. Satu ion kuprum masuk, satu ion kuprum keluar. Di set 1, satu ion kuprum ni keluar. Okey. Satu keluar, tak ada yang masuk. Satu keluar, kita tulis. Satu kuprum 2+ keluar. Ini satu keluar, satu masuk. Jadi cikgu nak tanya, antara set 1 dengan set 2, yang manakah larutan biru dia kekal? Kekal larutan biru dia. Larutan biru itu datangnya daripada ion kuprum kan. So, yang kekal sekarang ini ialah set 2 lah. Set 2 warna biru, larutan tidak berubah. Kenapa? Bila soalan suruh explain. Kenapa? Kerana ni lah. Kerana jumlah ion kuprum yang keluar sama dengan jumlah ion kuprum yang masuk. Contohnya, kamu bagi dengan orang RM2. Duit kamu sekarang ada RM12 contohnya. Kamu bagi dengan orang RM2. Kemudian orang bagi balik dengan kamu RM2. Berkurang ke duit kamu? Tak berkurang kan? Masih lagi sama RM12. Yang ini pula, set 1. Satu ion kuprum keluar. Daripada RM12 tadi, dia bagi dengan orang RM2. So, apa jadi dengan duit dia? Dia akan berkurang lah. Jadi, warna biru. Pudar. Okey, warna biru berubah jadi pudar. Manakala set 2 warna biru larutan tidak berubah. Kenapa? Kerana ni sini. Kerana untuk set 1, jumlah ion kuprum yang keluar menyebabkan keamatan warna biru itu berubah. Manakala set 2, jumlah ion kuprum yang dinyahcas sama dengan yang keluar ni kita panggil dalam istilah kita dinyahcas. Manakala yang masuk ini kita panggil dihasilkan. Okey. Jumlah ion kuprum yang dinyahcas sama dengan jumlah ion kuprum yang dihasilkan, menyebabkan warna biru larutan tidak berubah. Okey, so sekarang ni ada 3 poin kan. Yang pertama, kamu kena bagi tahu dulu, bandingkan keamatan warna antara set 1 dengan set 2. So, terangkan keamatan warna biru set 1 berubah menjadi pudar, manakala keamatan warna biru set 2 kekal sama, tidak berubah. Itu baru 1 poin yang panjang. Kemudian poin yang kedua dengan poin ketiga barulah kamu explain antara dua ni lah. Satu explanation untuk set 1, satu explanation untuk set 2. Okey? Cuba dulu buat. Salah tak apa. Yang penting kamu cuba. Jangan tunggu cikgu bagi je jawapan.